Okay, hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan waqi'iyah. Tapi sebelum kita melanjutkan kita punya perbicaraan pada malam ini, kita akan menerusi dulu kita punya panel pada malam ini. Adik Airin, dia beri nama Airin Hafizah binti Husaini, mengambil jurusan Undang-Undang dan Syariah, degree, dan sekarang ni sedang melanjutkan pelajarannya di University Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Elma. Sihat? Alhamdulillah sihat. Kak Elma sihat? Sihat, alhamdulillah. So kita teruskan kita punya perbicaraan pada malam ini. Sebelum itu saya akan membuka sedikitlah perkenalan berkenaan dengan beberapa perkara dalam bidang dakwah ini sendiri. So, kat sini dakwah adalah satu tugas asasi bagi setiap manusia, bagi setiap umat Islam untuk menyeru dan mengajak bagi menyampaikan dan memperkenalkan kepada manusia mengenai ajaran agama Islam. Khususnya dakwah juga boleh didefinisikan sebagai gerakan berterusan untuk mengajak manusia ke jalan Allah SWT supaya mereka mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan manusia yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung, dalam surah Al-Imran ayat 104. Okey, hadirin sekalian, perbincangan kita pada malam ini akan menjurus kepada penjelasan berkenaan dengan orientasi gerakan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, sebagaimana yang kita ketahui bahawa gerakan PKPM ini telah menggariskan beberapa landasan teori sebagai orientasi gerakan persatuan. Okey, rakan penonton dan panel sendiri, kita pada malam ini kita santai. Kita akan merungkaikan apakah yang dimaksudkan dengan teori orientasi gerakan yang keenam, iaitu waqi'iyah yang bermaksud setempat. Selain daripada itu, kita juga akan melihat juga dari sudut praktikalnya bagaimana untuk rakan di luar sana, rakan aktivis selain daripada PKPM juga mampu mempraktikkan teori ini dalam keadaan semasa, dan di akhir perbincangan kita nanti kita akan menyimpulkan apakah hasrat yang diimpikan oleh PKPM sendiri terhadap ahlinya dengan berpandukan kepada orientasi yang keenam ini. Okey, panel sudah bersedia ya? Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan secara khususnya berkenaan dengan waqi'iyah dalam teori orientasi gerakan PKPM, dan apakah kepentingan memaknai dalam kehidupan seharian sebagai seorang aktivis sosial? Dipersilakan. Okey, terima kasih Kak Elma sebagai moderator malam ni. Okey, pertama-tamanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Elma sekali lagi sebagai moderator, dan selamat datang kepada rakan penonton yang sedang menonton sekarang. Terima kasih juga kepada Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan PKPM atas penganjuran bicara orientasi gerakan yang alhamdulillah malam ni kita masuk ke siri yang ke-6. Okay, macam yang Kak Elma sebut tadi berkenaan dengan teori waqi'iyah. Okay, di dalam semua perkara pun kita patut fahamkan tentang asas sesuatu tu supaya kita boleh praktikkan dalam hidup kita. Macam tu juga dengan teori ni. First thing first, benda yang kita kena faham is the meaning lah ataupun maksud. Okay, maksud waqi'iyah daripada segi bahasa macam Kak Elma sebut tadi, maksudnya ialah setempat. Okay, tapi dalam konteks kita sebagai seorang aktivis dan juga seorang Muslim juga, waqi'iyah ni maksud dia is kita menimbang ataupun kita mengambil kira realiti semasa, peristiwa setempat, budaya, adat sesebuah masyarakat, okay, dalam kita melaksanakan penyebaran dakwah. Okay. Dalam simple words, apa yang kita boleh katakan is kita berdakwah tapi kita menggunakan pendekatan ala Malaysia. Itu kalau dalam konteks kita sebagai aktivis sosial di Malaysia lah, ataupun dalam bahasa Arab ni kita panggil sebagai manhaj ala Malizi.
dalam bahasa Inggeris a Malaysian approach. Okay, kita berdakwah, kita bukannya secara sembrono ataupun dalam bahasa Inggerisnya recklessly kita berdakwah kan. Contohnya macam kita dalam Malaysia, okay, konteks yang kita boleh ketengahkan is konteks sebagai seorang warga negara Malaysia, kita tinggal dalam sebuah negara berbilang kaum. Berbilang kaum, ada berbagai agama. Okay, jadinya ini pun salah satu cara untuk kita nampak apa yang dimaksudkan dengan wakilnya itulah. Maksudnya kita sekarang tengah berada di sebuah negara di mana ada berbagai kaum, berbilang agama. Jadi kita tak boleh nak main redah je. Sebab kita dah tahu kan kita punya adat dan budaya setempat kita macam mana. Okay. Dan sebenarnya teori orientasi gerakan yang ke-6 ni dia selari dengan budaya gerakan PKPM dan juga objektif gerakan kita, iaitu yang saya boleh kongsikan is budaya gerakan kita, yakni yang prihatin dan iltizam dengan isu semasa. It means kita ni berdakwah juga, tapi kita prihatin juga dengan isu semasa. Kita masih mempertimbangkan adat dan budaya setempat. Okay? Kita tak ketinggalan lah dalam benda ni. Kita macam yang saya sebutkan tadi, kita tak berdakwah secara sembrono, tapi kita mempertimbangkan juga adat dan budaya. Ini pun sebenarnya selari dengan ajaran Islam juga. Ajaran Islam untuk kita mempertimbangkan waqi' tempat kita tinggal tu lah. Dia sama dengan apa, kalau kita belajar fiqh, kita belajar syariah, kita akan belajar yang untuk seseorang mufti ataupun seseorang yang mujtahid untuk mengeluarkan ijtihad ataupun fatwa, mereka perlu mempertimbangkan fiqh al-waqi' juga. Means adat, uruf, budaya sesebuah tempat tu lah, mereka kena mempertimbangkan benda ni. Jadi sebagai seorang aktivis pun kita tak ada alasan lah untuk kita mengenepikan adat ataupun budaya setempat. Begitu jugalah dalam konteks sebagai seorang aktivis. Okay. Kepentingannya kita boleh nampak dalam realiti semasa sekarang ni. Kita sekarang kan dalam abad 21. Okay, abad 21 kiranya kita sekarang dalam era milenial lah. Kita bukan lagi berada di zaman 70-an ataupun 80-an. Okay, jadi kita mesti faham benda tu. Okay, kalau kita faham benda tu, kita macam yang saya sebut tadi, kita tak akan ketinggalan lah dalam aliran masa yang sekarang ataupun timeline. Okay? Because if we consider, kalau kita pertimbangkan realiti semasa sekarang, sebagai contoh lah, kita boleh tengok orang sekarang kita obses dengan hak equality rights ataupun semua kita ni, kita nak hak yang sama dengan orang lain. Kita tak nak, kita sangat-sangat pentingkan macam hak kan. Sebagai contoh lah, ada hak asasi manusia sejagat. Contohnya hak beragama, hak berfikir, hak memberikan pendapat. Sekarang ni semua orang nak bebas, semua orang tak nak terikat dengan apa-apa. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang aktivis sosial, how do we encounter benda ni? Macam ni kita nak confront benda ni tapi masih selari dengan apa yang Islam ajar. Okay? So kepentingannya adalah supaya bila kita berdakwah tu, kita dapat ambil pendekatan yang berhikmah. Jadi macam yang saya sebut tadi, sekarang ni semua orang obses dengan hak masing-masing. Semua orang nak memperjuangkan hak, macam hak feminism, liberalism, hak LGBT. Semua orang nak memperjuangkan apa yang mereka percaya. Okay, kalau kita faham dengan realiti semasa sekarang, kita akan mengambil pendekatan untuk kita berdakwah kepada orang ataupun kita membetulkan apa yang wah bunyi kita nak marah tapi lama salah, dan sekaligus kita rahmatan lil alamin. Okay? Risalah Rasulullah ni adalah rahmat kepada semua orang. Jadi tak ada keperluan untuk kita mengaibkan orang lain ke, sebab kita faham sekarang ni memang zaman milenial, zaman di mana semua orang berfikir secara relatif, semuanya berubah dengan sangat cepat. Jadi kita akan berdakwah dengan lebih berhikmah lah. Okay? Dan yang kedua, this is really important dalam realiti bahawa kita adalah warga negara Malaysia. Kita akan dapat mengekalkan keharmonian. Ini sangat-sangat penting dan selarilah dengan apa yang perlembagaan kita pun sebut. Okay? Sebagai contoh, kenapa saya sebut perlembagaan? Sebab
kita kan negara berbilang kaum dan berbilang agama kan. Dan benda ni memang termaktub dalam perlembagaan negara kita. Means orang selain orang Islam, mereka boleh mengamalkan agama masing-masing tanpa perlu didiskriminasi, tanpa boleh didiskriminasi. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita kena faham benda ni, and kita tak boleh simply paksa orang lain contohnya untuk peluk Islam ataupun untuk faham Islam, untuk terima Islam, sebab kita ada perlembagaan tu dan mereka ada hak untuk memeluk agama selain Islam lah, macam tu. Jadi bila kita faham perlembagaan, kita faham undang-undang, kita faham realiti semasa negara kita, kita akan dapat kekalkan keamanan yang kita dah kecapi sejak 60 tahun dulu lah, sejak merdeka dulu. Itulah dia. Okey, sebagaimana yang kita faham kat sini, poin penting yang telah digariskan oleh Irene sendiri, saudari Irene, adalah berkenaan dengan isu-isu semasa, bagaimana kita untuk encounter kita punya isu semasa ini dengan berhikmah dan mengekalkan konsep keharmonian antara suku kaum di Malaysia itu sendiri. So dekat sini saya berpendapat lah bahawa bila kita ingin menjalankan satu gerakan dakwah, terutamanya di Malaysia ini, kita mendapati kita ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, yang di mana kita nak, macam mana kita nak masuk antara satu sama lain, bagaimana kita nak mendekatkan kita punya ajaran agama Islam ini, menggunakan konsep agama Islam itu sendiri untuk masuk dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita nak mendakwah mereka dengan betul-betul berhikmah itu sendiri. Sebab kita nampak hari ini kita banyak menggunakan media sosial untuk kita berdakwah, tetapi bagaimanakah dakwah itu dijalankan, sama ada ia berhikmah ataupun tidak berhikmah. Di situ adalah poin yang paling penting lah kita boleh dapat, iaitu menjalankan dakwah ini bukanlah satu perkara yang bagaimana yang saudari Irene kata, melakukan secara sembrono. Semua orang boleh cakap, semua orang boleh melakukan, tapi adakah ianya berhikmah dan mengekalkan keharmonian itu kita tidak pasti. Sebab apa? Sebab semua orang mempunyai pendapat yang tersendiri. Semua orang mempunyai pandangan yang tersendiri. Tapi bagaimana kita nak menyatukan pandangan itu dan terus mengekalkan cara yang berhikmah dan penerimaan tu lebih dekat dengan masyarakat hari ini. So kita teruskan kepada soalan yang kedua. Saudari Irene, dalam keadaan semasa pandemik COVID-19 ini, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh semua gerakan aktivis di Malaysia dan apakah solusi daripada PKPM dalam menghadapi situasi ini sekaligus dapat memastikan gerakan dakwah secara wakiyah itu tidak mati? Dipersilakan. Okay, bismillah. Untuk cabaran, yang saya rasa semua antara kita pun sama menghadapi cabaran yang sama, termasuk Kak Elma, termasuk saya sendiri, ibu bapa kita, kawan-kawan kita semua menghadapi cabaran yang sama sebab pandemik ni dia menghantam semua orang kan. Jadi cabaran untuk spesifiknya aktivis sosial, termasuklah kita aktivis PKPM, ialah untuk membiasakan diri kepada norma baharu. Okay, macam yang kita tahu, dulu kita bebas untuk kita turun ke lapangan, untuk kita turun padang, dan kebanyakan program yang kita buat pun kita akan turun padang kan, kita buat secara fizikal. Tapi bila COVID-19 ni datang, dia mengubah gaya hidup kita, dia mengubah cara fikir kita, dia mengubah gerak kerja kita kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang kita tak pernah hadapi. Jadi itulah cabaran yang paling besar yang saya rasa semua orang pun hadapi, is that we are getting used to the new norm. Okay, kita sedang membiasakan diri kepada norma yang baru. Sebab jadinya bila kita dah tak boleh buat program secara fizikal, kita dah tak boleh turun padang, what is the best solution for this? The best solution, saya akan beritahu cabaran dan saya akan beritahu solusi itu terus ya. Okay, solution for this challenge is that kita akan susun atur semula, kita bermusyarat semula lah dengan, ini terutama dalam konteks seorang aktivis lah, kita bermusyarat semula, okay, kita meeting secara online pun sebab itu yang terbaik kan. Kita susun atur semula rancangan kita macam mana, dan kita kena explore new platform, lebih-lebih lagi platform online lah, supaya kita boleh menggerakkan rancangan kita tapi using the new norm, using the new platform. Dan
tidak dapat turun ke lapangan itu bukan satu alasan untuk kita tak gerakkan rancangan, tapi kita kena jadi lebih fleksibel. Itulah solusi dia, kita fleksibel, kita rancang menggunakan platform yang baru, kita susun atur dengan cara yang baru. Itu solusi yang PKPM pun dah gerakkan lah. Untuk cabaran yang kedua, secara spesifiknya kita kurang dapat menggerakkan kaderisasi lah, sebab macam kita tahu dalam mana-mana organisasi pun apa yang penting is pelapis juga kaderisasi yang akan menggerakkan lah gerak kerja ataupun rancangan. Jadi bila kita contohnya PKPM kan, kita tak dapat nak turun padang, kita tak dapat nak buat aktiviti yang secara fizikal, kita tak dapat nak jumpa orang-orang ni. Jadi hubungan ataupun sebenarnya jalinan dari hati ke hati kan, kita memandang daripada mata ke mata tu tak ada. Secara berdepan tu tak ada. Jadi kita susah nak tahu orang ni tengah fikir macam mana, orang ni apa pendapat dia sebenarnya. Kita just nampak muka dia kat skrin je, so kita tak tahu sebenarnya dia okey ke tak. Jadinya cabarannya kat situ lah, kita susah nak gerakkan kaderisasi. Kita susah nak kekalkan hubungan yang sebelum ni rapat, tapi sebabkan COVID kita tak dapat jumpa, hubungan tu jadi renggang. Jadi solusinya kita banyakkan buat program yang berasaskan keilmuan. Even though kita tak dapat nak buat program yang secara fizikal kan, yang biasanya memang akan menyatukan hati-hati kita lah kan. Sebab itulah tujuannya, kita nak memperberdayakan belia dan mahasiswa. Jadi apa yang kita boleh buat is kita buat program, tapi kita buat based on ilmu ataupun knowledge yang menguatkan gaya fikir kita lah. Supaya kita masih berada dalam landasan yang betul. Maksudnya kita tak larilah daripada tujuan asal kita, kenapa kita ada kat sini. Itu untuk cabaran dan solusi. Okay, terima kasih saudara Aidin. Okay, ini adalah soalan yang terakhir, tapi kita masih banyak lagi masa untuk sampaikan kepada pukul 10 itu. So soalan yang ketiga, apakah natijah ataupun kemenjadian yang diimpikan oleh PKPM sendiri terhadap ahlinya dengan berpandukan kepada orientasi yang keenam ini? Dipersilakan. Okey, natijah kemenjadian yang kita harapkan daripada aktivis PKPM supaya kita kekal relevan dalam jalan sebagai seorang aktivis ni. Sebab macam yang saya sebutkan tadi, bila kita mengamalkan teori waqi'iyah ni, maksudnya kita fahamkan keadaan semasa di tempat di mana kita sedang berdakwah, jadinya apa kelebihannya is kita dapat kekal relevan sebagaimana organisasi-organisasi lain yang walaupun mereka tidak berasaskan dakwah ataupun Islam, okay, kita dapat tetap relevan sebab sekarang ni kita dalam keadaan yang relatif, yang semua benda berubah secara sangat cepat. Jadi kalau kita tak masuk ke dalam dunia yang sedang berubah ni, maksudnya kita ketinggalan, kita tak akan dapat kejar. Kita tak akan dapat kejar orang-orang yang kita nak dakwah ni. Susah kita nak betulkan orang-orang yang kita nampak salah. Susah kita nak jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi harapan kita semua is supaya kita semua faham tentang isu semasa, kemudian kita kekal relevan, kita dapat terus menjalankan kerja-kerja dakwah ni lah. Sebab seorang pendakwah yang baik, dia kena berfikiran kritis. Dia tak boleh dia kena jadi macam air. Dia kena sentiasa mengalir. Dia tak boleh bertindak secara melulu. So point dia is kita kena fleksibel, kita kena berfikiran kritis and then kita boleh kekal relevan. Okay, supaya bila kita kekal relevan, kita kekal atas jalan dakwah ni, baru kita nampak keberkesanan dakwah ni. Sebab kalau kita sekadar, contohlah kan, apa yang menjadi trend sekarang ni is kita berdakwah, kita amar ma'ruf lah, kita ajak orang buat baik, tapi apa follow up yang kita buat? Apa yang kita nampak keberkesanan dia? Okay, jadinya what is important is the quality. It's not ini selalu kita tekankan, kita pentingkan quality dia berbanding dengan quantity. Macam tu jugalah dalam dakwah, kita kena pentingkan keberkesanan dakwah dan macam mana kita sampaikan dakwah tu. Jadi itulah macam mana apa yang kita harapkan daripada seorang aktivis yang mengamalkan teori waqi'iyah. Okay,
Okay, dalam perbincangan ini kita dapat lihatlah persoalan sebenarnya apa yang dijelaskan oleh saudari Irene dalam jawapan yang nombor 2 dan persoalan dengan nombor 3 tu ada perkaitannya. Antaranya ialah bagaimana seseorang aktivis itu untuk mencari solusi dalam kehidupan sehariannya, terutama dalam isu-isu semasa sekarang berkenaan dengan COVID-19 dan sebagainya. Bagaimana seorang aktivis itu menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu untuk mencari solusi yang betul-betul khusus untuk bagaimana mereka menjalankan gerakan organisasi mereka, sama ada di BGN ataupun kampus itu sendiri. So dalam hal ini juga saudara Irene telah mengeluarkan beberapa cabaran, iaitu cabaran kaderisasi itu sendiri. Kita tidak nafikan bahawa cabaran kaderisasi pada waktu sekarang ni sangat memberi impak yang besar kepada BGN juga kampus untuk mencari pelapis-pelapis, kerana remaja hari ini tidak terlalu dekat dengan aktivis ataupun gerakan-gerakan sosial, sebab mereka sekarang ni berada di rumah, kerap dengan media sosial dan tidak keluar untuk berjumpa dengan aktivis-aktivis ataupun gerakan-gerakan NGO di luar sana. Jadi pada pendapat saudari Irene, bagaimanakah kita sebagai gerakan aktivis sosial, terutamanya dalam kalangan remaja belia, untuk mendekatkan diri kita dengan remaja-remaja di luar sana agar mereka faham apakah gerakan seperti PKPM ataupun yang lain-lain tu lakukan di luar semasa COVID-19 ni sendiri. Apakah perkara yang kita lakukan, bagaimana kita nak berikan kecanaan kepada mereka. Sebenarnya ada lagi aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang mereka boleh ikut serta. Jadi apakah pandangan saudara Aidi, bagaimana kita nak mendekati mereka dan terus memberi dakwah kepada mereka? Sebab sekarang ni kita lihat kita punya gerakan sekarang agak terbatas untuk mendekati mereka, mungkin secara alam maya sahaja. Tetapi capaian mereka untuk ke kita tu kadang-kadang agak sukar kerana info yang kurang dan kadang-kadang mereka tidak tertarik untuk mendekati kita sendiri. So dipersilakan. Saya rasa jawapan tu Kak Ilma pun ada sebut juga tadi, berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang bolehlah kita lakukan untuk menarik minat adik-adik ataupun mereka-mereka yang masih belum dakwah ataupun yang memerlukan dakwah kita ni lah. Tapi pada pendapat saya, apa yang penting ialah kita kena analisis sebenarnya apa yang in trend sekarang ni, apa yang anak-anak muda suka buat, apa yang anak-anak muda suka buat, tapi juga apa yang anak-anak muda ni sedang ketinggalan. Okay, sebagai contohnya, anak-anak muda sekarang suka hiburan. Jadi apa yang mereka ketinggalan? Budaya ilmu contohnya. Jadi kita ambil isu ataupun permasalahan yang kita nampak ni dan kita bagi solusi untuk mereka. Contohnya kita buat apa yang mudah ialah kita buat live, macam sekarang kan kita buat live dan kita jemput mereka untuk tonton, ataupun kita buat aktiviti dalam talian menggunakan Google Meet dan kita jemput mereka juga. It's about communication, I can say. Kita kena communicate dengan orang, dengan mereka kita kena tahu apa sebenarnya yang mereka suka, tapi apa juga masalah yang mereka hadapi bila mereka terlalu masuk, macam mana kita cakap, when they are so into these things, these worldly things lah, macam tu. Sebab macam kita semua faham kan, kita pun masih muda, kita pun ada benda yang kita minat, kita pun kadang-kadang macam mana yang anak muda ni suka buat, kita pun kadang-kadang kita buat juga. Jadi sebenarnya kita faham apa yang mereka tengah alami. Cumanya maybe kita sebab kita ada sesama kita kan, so macam kita boleh saling mengingatkan. Jadi itu pun salah satu benda yang penting lah. Kita analisis, kita carikan solusi, kita ingatkan mereka, kita jemput mereka untuk sertai dan selepas tu kita follow up. Sebab communication kan is the key. Itu pendapat saya lah. Okay, betul lah, setuju juga sebenarnya. Komunikasi antara kita dengan remaja-remaja luar sana sebenarnya adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab kalau nak ikutkan sekarang waktu pandemik ini agak sukar untuk kita meluar-luarkan perkara secara lapangan. Tapi kita mengambil pendekatan ke media sosial
untuk lebih berinteraksi dengan mereka. Tapi jadi persoalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan ini adalah lebih kepada praktikal. Jika saudari Irene ditaklifkan sebagai seorang pengkaji berkenaan dengan eksperimen sosial, diberikan satu tugas untuk mendekati para remaja belia yang sukar untuk mendekati keagamaan, perkara-perkara yang lebih keagamaan. Jadi apakah perkara pertama yang saudara Irene mungkin boleh lakukan terhadap mereka? Jadi maknanya kita ditaklifkan sebagai seorang yang perlu mendakwah seseorang. Tapi kita tak tahu macam mana kita punya kaedah sebenarnya untuk mendekati mad'u kita. Sedangkan mad'u kita ni bukanlah orang yang mempunyai fikiran ataupun corak pemikiran ke arah keagamaan pun. Jadi macam mana kita nak menarik mereka? Jadi ini dalam isu praktikalnya, sebab kita dah tahu dah teori-teori bagaimana untuk menjadi seorang pendakwah yang baik, macam mana kita nak jadi pendakwah yang berhikmah. Tapi bila kita diberikan satu tugas, belum tentu kita dapat melaksanakan dengan baik. Jadi untuk saudari Irene sendiri, jika diberikan satu tugasan untuk mendekati mad'u yang bermasalah, remaja yang berisiko tinggi, jadi apakah langkah pertama saudari Irene lakukan terhadap mereka? Silakan. Okay, berkenaan dengan keeping in touch dengan mad'u, okay, apa yang saya akan lakukan, tapi ini berdasarkan pandangan saya lah. Sekarang ni apa yang penting is kita kena faham mad'u kita ni macam mana dulu. Kita faham latar belakang dia macam mana. Kiranya kita selidik lah, tapi bukanlah kita masuk terlalu peribadi, tak. Kita cuma kena faham dia ni orang yang macam mana. Kita kena faham secara psikologinya macam mana cara yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada dia. Okay, sebab sekarang ni kita selalu nampakkan contohnya macam tarbiyah sentak ataupun tarbiyah lembut. Kiranya macam orang asyik perdebatkan benda ni. Tapi sebenarnya tarbiyah macam mana yang orang suka? Itu semua bergantung sebenarnya pada seseorang tu. Dia tak absolute, tak mutlak. Tak semua orang suka tarbiyah sentak, tapi tak semua orang juga boleh dengan tarbiyah yang lembut. Jadi secara hikmahnya, what I will do is saya akan fahami dulu orang ni macam mana. Tapi ini secara praktikal lah, contohnya macam kita kenali secara rapat orang ni latar belakangnya macam mana. Selepas tu saya kena tahu juga dia ni minat apa yang dia buat di masa lapang. Tapi ini kalau saya betul-betul nak dekati secara dekat lah. Kalau tak, orang pun pelik, kenapa kita nak rapat sangat dengan dia kan? Sebab kita mana boleh suka-suka masuk hidup orang kan. Jadi kita faham dululah dia ni minat apa, dia buat apa waktu lapang, dia ni apa yang dia cenderung. Sebab sebagai contoh lah kan, ada orang dia meluangkan masa main game contohnya lah, ada orang dia meluangkan masa dengar lagu. Jadi kenapa dia buat benda-benda ni? Kena faham. Lepas tu perancangan-perancangan yang kita ada, teori-teori yang kita ada tu baru kita boleh laksanakan pada dia. Sebab kalau kita tak faham lagi-lagi secara psikologi, orang memang tak boleh terima apa yang kita dakwah. Sebab maybe kita terlalu keras pada dia ataupun terlalu lembut. Jadi itulah tindakan yang saya akan buat. Saya akan cuba fahami secara mendalam. Tapi itulah kena berhati-hati jugalah. Itu pandangan saya. Okay, mungkin ini adalah soalan yang kedua terakhir sebelum kita mengakhiri kita punya perbincangan pada malam ini. So, jadi kita tahu sekarang ini sedang bernularnya berkenaan dengan isu sugar baby. Jadi pada hari Sabtu yang lepas, kita ada diwar-warkan berkenaan dengan satu program berkenaan dengan perbincangan berkenaan sugar baby ini, dan dalam program tersebut dijelaskan oleh Kak Fadlina Siddiq sendiri bagaimana kita untuk menjadi seorang pendakwah yang baik adalah kita tidak mendekati mad'u tu untuk kita judge dia, untuk menghukumi dia. Tapi kita kena lebih kepada untuk memahami dan bagaimana kita untuk mendekati dia secara secara bersifat kemanusiaan lah.
bukan untuk kita pergi kat dia, kita judge yang dia, yang tu tak boleh, ni tak boleh, dan banyak pihak kita nak persalahkan. Jadi betul apa yang dikatakan oleh saudari Irene, iaitu kita mendekati mad'u tu, itu kita mengetahui latar belakangnya macam mana. Kita nak tahu dia punya penerimaan dakwah tu macam mana. Jadi apakah pandangan saudara Airi berkenaan dengan isu sugar baby ni sendiri, dan bagaimana kita sebagai seorang wanita ini untuk menjalankan tugas kita untuk memastikan golongan wanita ini terus berada dalam keadaan yang baik. Tak kira lah wanita itu adalah beragama Islam ke tidak beragama Islam. Sebab kita sama-sama wanita, kita perlu melindungi antara satu sama lain. Jadi apakah pandangan ataupun nasihat-nasihat saudara Irene kepada golongan-golongan wanita di luar sana? Okey, isu ni pada pendapat saya agak berat lah, sebab dia dah berleluasa dan dia agak peribadi jugalah. Macam kenapa orang boleh terlibat dengan sugar baby, mesti antara sebabnya ialah masalah kewangan, tapi ada juga orang yang sebab dia nak mewah, betul tak? Jadi pada pandangan saya ataupun nasihat yang saya boleh bagi, kita sebagai seorang perempuan ataupun wanita, kita betul-betul kena faham maruah kita ni terletak di mana. Maruah kita ni sebenarnya setinggi mana. Sebab sekarang ni memang pemikiran contohnya lah, ni agak kontroversi lah, tapi pemikiran feminism sekarang ni mereka nak semua ikut apa yang mereka nak. Maksudnya contohlah saya rasa pandangan yang sangat popular is this is my body, you cannot tell me what to do, macam tu. So ini pemikiran yang sangat-sangat bahaya, dan saya fikir pasal benda ni pun saya agak takut lah. Tapi apa yang saya boleh kata, kita kena faham maruah diri kita ni macam mana lah. It means kita kena tapi ni pandangan seorang Muslim lah. Apa yang saya boleh cakap kepada Muslimah yang lain, faham macam mana maruah kita sebagai seorang perempuan ni. Terutama bila Rasulullah dulu, ni kalau seorang Muslimah lah kan, macam mana dulu Rasulullah angkat maruah perempuan ataupun angkat maruah wanita. Tapi kalau untuk non-Muslim, apa yang saya boleh cakap ialah kita ni apa benda yang macam mana apa benda yang kita boleh offer pada diri kita sendiri, macam mana kita nak tunjuk kita ni sayang diri kita sendiri kalau kita sanggup menjual maruah kita sendiri. Itu pandangan saya lah. Sebab sekarang ni pun kita nak sentuh bab-bab menjaga maruah lebih-lebih lagi kepada orang yang berfikiran liberal ni pun, kita punya pemikiran sangat lain. Itu yang memang boleh jadi isu sugar baby ni, sebab mereka berpendapat it's okay, it's my body, I can do whatever I want. So apa yang saya boleh cakap, you know what you are worth of, tahu value awak ni macam mana, and then perhaps you can think twice about being a sugar baby. Maybe akan pertimbangkan balik lah. Macam tu. Sebenarnya agak sukar sebenarnya kita nak menjelaskan berkenaan dengan sugar baby ni kan. Tapi itulah, kita sebagai seorang wanita ini, kita sebenarnya kalau nak kaitkan dengan isu ataupun dengan teori waqi'iyah ni sendiri, bagaimana kita sebab waqi'iyah ini adalah satu teori yang agak kondusif ataupun dia sangat dekat dengan pendakwah sebenarnya. Sebab kita berada di situasi di mana kita perlu bertindak secara matang dan secara berhikmah itu sendiri. Jadi isu ataupun perkaitannya antara perbincangan antara persoalan-persoalan daripada awal tadi berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan waqi'iyah, apakah kepentingannya untuk memaknai waqi'iyah itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai seorang aktivis. Yang keduanya, bagaimana cabaran ataupun apakah solusi yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang aktivis sosial itu sendiri. Banyak cabaran yang dihadapi dalam isu semasa, bagaimana kita nak mempraktikkan waqi'iyah ini sendiri, terutamanya dalam kehidupan seharian kita yang bagaimana cakap, kita banyak berinteraksi secara alam maya. Bagaimana kita nak memastikan dakwah secara alam maya itu jelas, terang dan sampai kepada mad'un kita itu sendiri, dan di akhirnya
apakah natijah ataupun kemenjadian yang diperlukan ataupun yang diimpikan oleh PPM sendiri kepada ahli-ahlinya, dan bagaimana saudara Airin telah menjelaskan kepada kita, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan waqi'iyah itu sendiri, bagaimana saudara Airin mengupaskan isu-isu semasa dan bagaimanakah solusi yang saudara Airin berikan tadi, dan itulah sepatutnya kita ambil untuk jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Dan di akhir ini saya ingin untuk mengajukan kepada saudara Airin, dan ingin juga saya memintalah beberapa nasihat ataupun perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai asas dalam kehidupan kita. Apakah nasihat dan dorongan daripada saudari Airin sendiri kepada penggerak-penggerak kepada rakan-rakan sebaya kita di luar sana, terutamanya kita para muslimah ini sendiri, bagaimana kita untuk menggerakkan dakwah secara alamaya secara lapangan, dan untuk terus kekal dalam menyampaikan perkara-perkara yang berhikmah. Silakan. Okey. Bila saya ditanya soalan ni, satu benda yang sangat-sangat penting untuk saya yang saya terfikir is teguhkan akidah. It means kita sebagai seorang muslimah, maybe lah kita masuk kan sebagai seorang aktivis, kita jadi seorang aktivis, kita ada tujuan kita sendiri kan. Tapi atas dasar apa sebenarnya kita sekarang berada di sini? It means apa-apa pun sebenarnya yang menguatkan kita dalam jalan dakwah ni is sebab kita percaya yang Allah Maha melihatkan, Allah tahu kita tengah buat apa. Jadi whatever it is, kuatkan kita punya kepercayaan pada Tuhan. Itu adalah asas untuk semua Muslim pun sebenarnya. Itu nasihat yang saya suka bagilah pada sesiapa pun. Kuatkan asas dalam Islam, kuatkan asas dalam iman, dan kuatkan asas dalam ihsan lah. Islam, iman dan ihsan. Sebab bila kita ada benda ni, sebagai seorang Muslimah secara spesifiknya lah, tak ada apa yang boleh menghalang kita sebenarnya. Walaupun orang cakap kita lemah ke, ni macam nak women empowerment lah. Tak kira lah orang cakap apa pun kat kita, orang pandang macam mana pun kat kita, kalau kita ada asas yang sangat teguh sebagai seorang Muslim, tak ada apa yang boleh halang kita untuk buat apa pun. Lebih-lebih lagi dalam jalan dakwah. Dan maybe yang terakhir, saya suka satu ayat ni, mahasiswa adalah anak masyarakat, pulanglah bertemu ibu bapa untuk berbakti. Ini saya rasa ayat yang sangat-sangat famous lah ataupun popular dalam kalangan mahasiswa. Sebab kita pun sebenarnya kita adalah student sampailah ke liang lahat. Tak kira lah kita muda ke kita tua ke, kita masih seorang student. Tapi mungkin lah dalam konteks mahasiswa ni kita student dalam universiti ataupun college ke, tak kisahlah. Tapi kita adalah secara asasnya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pelajar, kita perlu mempraktikkan balik apa yang kita belajar. Jangan simpan seorang-seorang. Jangan simpan seorang dirilah. Sebab apa yang Islam ajar, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang ialah yang berbakti kepada orang lain ataupun yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi sebagai seorang muslimah lah kan, secara spesifiknya, jangan simpan ilmu yang kita ada tu seorang-seorang. Lagi-lagi sekarang ni dunia social media kan. Just share whatever you know, especially kalau kita ada asas yang teguh dalam satu-satu ilmu tu, kongsikan kepada orang lain, share to everyone, supaya orang nampak kita ni pun ada suara kita sendiri. Kita tak hidup bergantung pada orang lain, tapi kita ada asas yang teguh dan kita boleh bantu untuk empower orang lain juga. Sebab realitinya sekarang ni, kalau kita bergantung kepada orang lain lah kan, contohnya lebih lagi sebagai seorang aktivis, kita berada dalam jalan dakwah ni kerana orang lain. Bila orang lain tu tak ada, nanti kita akan rasa lemah. Jadi kuatkanlah asas dan kuatkan juga ilmu. Kemudian sebarkan kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih kepada saudara Aidin. Sehingga itu saja kita punya perbincangan pada malam ini, dan diharapkan kepada rakan-rakan seperjuangan di luar sana, aktivis-aktivis dan rakan-rakan sebaya di luar sana dapat mengambil beberapa iktibar yang dikongsikan pada malam ini, sekaligus memanfaatkan dalam kehidupan seharian. Kita sebagai
sebagai manusia dilahirkan untuk menjadi seorang pendakwah antara satu sama lain, antara insan dan keinsan. Jadi bagaimana kita menjalankan dakwah itu adalah satu tanggungjawab yang besar lah. Jadi terus menerima ilmu dari sehari ke sehari untuk terus menjadi pendakwah yang terbaik, untuk menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. Walaupun kita tidak berada dalam satu gerakan, tetapi kita di luar sana, kita dilihat oleh semua orang. Kita menjadi contoh dan role model kepada orang lain. Jadi terus menimba ilmu seperti mana yang saudari Ahirin katakan tadi, terus dekatkan diri dengan Islam. Ini adalah untuk orang-orang yang Muslim. Islam, ihsan dan lagi satu apa tadi? Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan. Teguhkan 3 perkara ini adalah asas ataupun akar kepada kehidupan kita sebagai seorang Islam. Dan diakhiri tadi saudara Airin kata kita sebagai seorang aktivis jangan menjadikan satu ataupun pasakkan diri kita kepada seseorang yang lain. Jangan menjadikan kebergantungan kita sepenuhnya kepada orang lain. Bila orang lain tak ada, kita menjadi lemah. Kita boleh menjadikan mereka contoh dalam kehidupan kita, tapi untuk bergantung sepenuhnya adalah tidak. Jadi mengambil iktibar kepada perbincangan kita pada malam ini, semoga ianya bermanfaat kepada semua pendengar. Sekian saja daripada kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.